Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 3 sekalian. Okey, hari ini kita akan masuk dalam pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial dalam unit 4 iaitu kekeluargaan. Jadi topik kita pada hari ini ialah berkaitan dengan sumbang mahram. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh dalam topik kita pada hari ini adalah standard pembelajaran untuk hari ini. Okey, yang pertama ialah menjelaskan maksud sumbang mahram. Yang kedua, menunjukkan cara berkata tidak untuk mengelak sumbang mahram. Yang ketiga, membincangkan peranan ahli keluarga untuk mengelak sumbang mahram. Dan akhir sekali yang keempat iaitu menjana idea untuk melapor kes sumbang mahram. Jadi murid-murid sekalian, apakah yang anda faham mengenai sumbang mahram? Jadi sumbang mahram ialah penganiayaan seksual yang mendatangkan kesan buruk terhadap kesihatan. Okey, terutama dari segi fizikal, mental dan juga sosial. Okey, perbuatan sumbang mahram ni dilarang sama sekali dalam semua agama dan budaya dalam masyarakat di Malaysia. Okey, persoalannya, siapakah yang terlibat dengan sumbang mahram ni? Okey, jadi sumbang mahram ni melibatkan individu yang mempunyai hubungan keluarga. Seperti kita tengok gambar ni, dari segi ibu bapa, adik-beradik, nenek, datuk, bapa saudara, ibu saudara dan saudara-saudara yang mempunyai pertalian darah yang lain lah. Okey. Okey, menurut Kamus Dewan Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, okey, sumbang mahram ialah perlakuan zina yang berlaku antara dua orang anggota keluarga yang terdekat. Okey, sebagai contoh yang boleh cikgu bagi ialah bapa dan anak perempuan, abang dan adik perempuan ataupun kakak dengan adik lelaki. Itu adalah contoh-contoh sumbang mahram yang biasanya berlaku di sekitar kita lah di Malaysia ni. Apakah perbuatan yang dikategorikan sebagai sumbang mahram? Jadi perbuatan sumbang mahram ni terbahagi kepada dua bahagian iaitu secara fizikal dan juga bukan fizikal. Okey, kita tengok kepada secara fizikal terlebih dahulu. Okay, yang pertama ialah meraba kemaluan. Yang kedua, dipaksa memegang kemaluan pendera atau berlaku penembusan faraj, dubur atau mulut mangsa dengan objek jari ataupun zakar pendera. Okey, dari segi bukan fizikal pula ialah stimulasi lisan. Sebagai contohnya, penggunaan kata-kata lucah ataupun perkara-perkara yang tidak elok lah yang berkaitan dengan seksual. Okey, seterusnya panggilan telefon lucah dan juga eksploitasi lisan dan bukan lisan. Jadi bukan fizikal ni lebih kepada verbal, iaitu penggunaan bahasa dan percakapan lah yang lucah. Okey. Ini adalah contoh situasi yang boleh mengarah kepada berlakunya sumbang mahram. Jadi persoalannya, apakah tindakan kamu sekiranya kamu berada dalam situasi-situasi sebegini? Jadi kita tengok pada contoh-contoh situasi. Yang pertama ialah bapa masuk ke bilik anak pada waktu yang tidak sesuai. Jadi sekiranya kamu pelajar perempuan, jadi kamu perlu menolak sekeras-kerasnya dan berkata tidak sekiranya bapa kamu melakukan hal sebegini. Dan beritahulah kepada ibu bapa kamu ataupun orang-orang dewasa yang boleh dipercayai supaya kamu tidak diganggu seperti ini lagi. Okay, seterusnya situasi abang mengajak adiknya menonton video lucah. Jadi ini juga terarah kepada pelajar perempuan lah. Jadi pelajar perempuan perlulah berkata tidak sekiranya diajak menonton video sebegini dan beritahu ibu bapa kamu supaya mereka tahu situasi yang kamu alami dan juga supaya abang kamu serik untuk tidak melakukan perkara sebegini lagi. Okey, yang ketiga ialah situasi datuk ingin mandi bersama. Jadi ini juga situasi yang perlu kamu elakkan dan situasi ini juga berlaku kepada pelajar perempuan lah. Okey, jadi kamu perlu menolak sekeras-kerasnya dan berkata tidak. Okey, beritahu kepada ibu bapa kamu supaya mereka tahu
apa yang berlaku kepada kamu, apa yang kamu alami. Okey. Jadi, apakah peranan ahli keluarga untuk mengelak berlakunya sumbang mahram? Okey, yang pertama, yang paling penting ialah pendidikan agama. Jadi, sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, kamu perlulah menyediakan pendidikan agama kepada anak-anak kamu dari kecil lagi. Okey, ibarat kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi, anak-anak perlulah diberi didikan agama sejak dari kecil lagi supaya mereka dapat mengenal perkara yang baik dan juga buruk. Okey, seterusnya membezakan sentuhan kasih dan nafsu. Okey, sekiranya ada mungkin bapa saudara, abang menyentuh kamu dengan sentuhan yang tidak baik ataupun sentuhan yang tidak sepatutnya, kamu perlulah menolak dan membezakan antara sentuhan kasih ataupun nafsu. Okey, yang ketiga ialah membaiki status ekonomi. Kenapa kita perlu baiki status ekonomi ni? Kita boleh tengok dalam akhbar, biasanya dalam akhbar ada kes yang berlakunya sumbang mahram antara bapa dengan anak perempuan. Kerana apa? Kerana bapa tidak mempunyai pekerjaan, jadi dia hanya duduk di rumah sehingga menjurus kepada sumbang mahram. Okay. Jadi sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, carilah pekerjaan yang baik untuk menyara anak dan isteri kamu lah. Okay. Seterusnya, memantau penggunaan media massa. Jadi media massa juga membawa pengaruh yang buruk kepada anak-anak. Sebagai contoh, TikTok, Facebook, Instagram dan laman web yang berbahaya lah. Jadi kamu perlu pantau penggunaan media massa dalam telefon anak-anak kamu. Seterusnya, mengasingkan tempat tidur berlainan jantina. Jadi sekiranya anak kamu sudah balik, iaitu cukup umur, hendaklah kamu asingkan tempat tidur antara adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Elakkan mereka daripada tidur pada tempat yang sama. Okey? Seeloknya berada pada bilik-bilik yang berlainan lah. Okey, seterusnya prihatin dan memberi kasih sayang. Okey, sekiranya keluarga tu memberi kasih sayang dan sentiasa prihatin terhadap sesama anggota keluarga, okey, insya-Allah perkara-perkara sumbang mahram ni dapat diatasi ataupun dielakkan. Okey, seterusnya menentukan batasan pergaulan. Jadi sebagai contoh, ibu bapa ataupun bapa saudara, abang ataupun adik perempuan perlulah menjaga batasan pergaulan. Contohnya dari segi sentuhan dan percakapan dan sebagainya, supaya kamu dapat mengelakkan daripada unsur-unsur sumbang mahram ni masuk dalam diri kamu. Okey. Jadi kamu perlulah menggunakan bahasa yang sesuai, melakukan sentuhan yang selamat. Contohnya antara adik lelaki dan perempuan, elakkan daripada menyentuh bahagian-bahagian yang private. Okey, bahagian-bahagian yang tidak sepatutnya lah. Okey. Okey, akhir sekali ialah memantau pergaulan. Okey, iaitu dengan rakan-rakan. Okey, biasanya pergaulan rakan-rakan juga boleh menjurus kepada sumbang mahram lah. Okey. Jadi sebagai ibu bapa ataupun abang, kakak, pantaulah adik-adik kamu semua supaya mereka dapat bergaul secara sihat dan bukan tidak sihat. Okey. Okey, sekiranya kamu menghadapi situasi sumbang mahram ni, apakah yang perlu kamu lakukan? Okey, yang pertama sekali ialah beritahu kepada orang dewasa yang kamu percayai. Contohnya kepada ibu, kepada atuk, kepada nenek, orang-orang dewasa lah yang kamu percayai. Sekiranya di sekolah, kamu boleh beritahu kepada kaunselor. Okay? Beritahu masalah kamu kepada kaunselor untuk mendapatkan penyelesaian. Okey, seterusnya, jika situasi yang kamu hadapi adalah teruk, jadi kamu perlulah mengajak orang dewasa yang kamu percayai dan membuat laporan polis. Okay? Supaya apa yang kamu lalui itu disiasat dengan betul lah, untuk mengelakkan diri kamu daripada terjebak lebih jauh. Seterusnya, sekiranya kamu
mengalami penderaan seksual dari segi sumbang mahram ni lah. Jadi kamu perlulah pergi ke hospital untuk melakukan check up dan mendapatkan nasihat doktor. Okay, seterusnya ialah talian kasih. Kamu boleh menghubungi talian kasih untuk mendapatkan bantuan daripada mereka. Dan akhir sekali ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sekiranya kamu diperlakukan secara seksual, iaitu sumbang mahram daripada anggota keluarga kamu sendiri, kamu perlulah mendapatkan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, ini adalah info tambahan mengenai sumbang mahram. Di Malaysia, Akta 792 iaitu Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 adalah akta yang terkini yang dikuatkuasakan untuk melindungi kanak-kanak daripada menjadi mangsa sumbang mahram. Hukuman bagi kesalahan sumbang mahram mengikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan, iaitu hukuman bagi sumbang mahram, barang siapa yang melakukan sumbang mahram hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh tidak kurang dari 6 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun, dan hendaklah juga dikenakan sebatan. Jadi sekiranya bapa kamu ataupun orang-orang dewasa yang melakukan penganiayaan seksual ini kepada kamu, ini adalah hukuman yang mungkin mereka terima, iaitu penjara tidak kurang dari 6 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun, dan juga dikenakan sebatan. Sebatan. Seterusnya dari segi syariah lah. Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah, iaitu Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997, Seksyen 20. Mana-mana orang yang melakukan perbuatan sumbang mahram adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman tersebut. Jadi ini adalah akta-akta ataupun undang-undang yang melindungi kamu semua daripada sumbang mahram. Jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua faham tentang topik kita yang telah kita kupas pada hari inilah, iaitu sumbang mahram. Sekiranya tidak faham, bolehlah kamu PM cikgu ataupun hubungi cikgu untuk mendapatkan penjelasan tentang apa-apa yang tidak kamu fahami. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.